Okey, Assalamualaikum. Kita sambung lagi sekali. Untuk in term mana tadi yang kita stop tadi? Kita stop dekat eksperimen ke? Eksperimen yang ini okey ke? Tak ada, kena repeat. Repeat yang mana? Yang ini. Yes. Half equation. Yes. Okay, so untuk in term of the electron transfer, okay, in term of electron transfer, oxidation is lost electron, reduction is gain the electron. So mana saya punya tadi? Okay, yang ini nampak ke? So oxidation is lost electron, reduction is gain electron. So we go to the example. Okay, example here. That is a magnesium. Okay, magnesium will lose the electron to become the Mg2+. So lost electron, bila dia lost electron, okay, it will donate electron lah kan. The lost electron that will undergo the oxidation process. Betul ke Tinesh? Betul. Betul. Nasib baik dengar dah suara Tinesh. Tadi macam ayam yang tersepit saja. Cikgu, ini bukan sini cikgu, ini pavitran. Itu Pavitran. Hai Pavitran, tadi tak datang sekolah ke? Tadi Tinesh datang sekolah. Tak ada tu, dari tadi saya yang cakap. Cikgu, Wasan pun datang cikgu. Saya dengan Wasan. Kamu PKP mana boleh datang sekolah? Boleh Beli buku kami saya. lain macam. Oh, boleh ya? Suka hati je. Tak apalah. Okay, half equation of reduction. Okay, reduction, oxygen will accept electron. So, accept electron, they undergo the reduction process. So, magnesium donate electron. So, it will become the reducing agent. So, reducing agent, that means magnesium is electron donor. Dia adalah penderma elektron. Oxygen is a oxidizing agent, that is a electron acceptor. Faham ke tidak? Okay, ini eksperimen. Eksperimen ni best tau Tinesh. Pavitran. Okay, yang ini best. Macam mana buat cikgu? Macam Kami mana semua buat? datang Okay, sekolah balik buat. nanti. Buat dekat rumah lah. Buat dekat rumah. Macam mana kita nak buat kat rumah? Cikgu list apparatus kita beli dekat Shopee lepas tu kita buat. Apparatus ni kau pergi cari dekat mana-mana kedai ada sulfuric acid. Kita ada duit pada itu. Cikgu banking RM100 dalam bank. Banking. Okay. So tak apalah. Ini setup untuk eksperimen transfer of electron at a distance. So dekat sini kita pakai dua solution tau. Yang pertama iron 2 sulfate, yang kedua adalah acidified potassium manganate. Okay, acidified potassium manganate dengan iron 2 sulfate. So we look for the observation terus lah. So iron 2 sulfate here. So iron 2 will donate the electron. Tadi cikgu kata apa? Kalau lost electron, dia undergo the oxidation process. So automatically the iron will become the reducing agent. So nanti kalau eksperimen kamu akan nampak dekat sini the green solution will become the brown solution. Cantik, rugi tak buat eksperimen. Lepas tu nanti acidified potassium manganate nanti dia akan receive electron. Electron dia akan bergerak ikut wire tau. Elektron dia akan ikut wire, dia akan accept by manganate. So, dia akan accept electron. So, bila accept, that means reduction. So, reduction process, automatically manganate as a oxidizing agent. Faham ke tidak? Faham. So, ini cikgu nak buat equation tau. Kadang-kadang pelajar, cikgu macam mana nak buat equation. So, you know that iron 2 will donate electron to become the iron 3. So, iron 2 jadi iron 3. Macam mana kita nak buat equation dia? Cuba kamu tengok betul-betul. So, dekat sini charge dia adalah positif 2. Dekat sini charge dia positif 3. So, macam mana kita nak balancekan 3 ni jadi 2. So 3 jadi 2, kita akan tambah kat sini elektron. Elektron charge dia apa? Negatif. 3 tolak 2 berapa? 3 tolak 1 berapa? 2. So balance ke tak? Balance ke tak? Balance. So plus 2, ini pun plus 2. Barulah dengar suara pelajar. Tadi macam apa je. Nasib baik Cikgu Fiana tak Tadi balik. cikgu punya soalan pun tak dengar cikgu. Itu cikgu punya internet problem cikgu. Bukan internet cikgu, Sekolah ni punya untuk lah. internet sekolah.
Kalau internet Tuan cikgu, nama cikgu. pernah ke selama Faham. ni kita masa PKP kita tersekat-sekat? Pernah kan? Saja nak belagak. Okey. Kemudian bila iron tu menjadi iron 3, so iron 2 menjadi iron 3. So sebelahnya adalah kita akan jadi reduction process lah. So, adakah kamu tahu bagaimana nak tulis equation ini? So, marilah kita menulis bersama-sama. Okey. So, yang pertama, manganate. Okey, manganate MnO4 minus dia akan accept hydrogen sebab di dalam condition of acid semesti ada tambahkan hydrogen. So, jadi Mn2+. Okey, bagaimana kita nak balancekan H+? So, nak balancekan H+, sebelah sini pun kita kena letakkan H iaitu air, H2O. Cikgu pernah tak keluar soalan untuk balancing yang ini? Tak pernah lagi. Yang saya suruh pelajar saya, yang ini punya equation ini kan, manganate, H+, yang ini. Hafal, saya kata kat pelajar. So, lepas itu, kamu buat apa? Kamu nak balancekan dia punya elektron. Okay, bagaimana kita nak balancekan elektron dia? So, dekat sini, charge dia adalah negatif 1. Dekat sini, charge dia oleh sebab kita akan balancingkan, kita letak sini 8. Kat sini adalah 4. 4 kali 2, 8. Sebab itu kita letak 8 hidrogen. 8 hidrogen, that means ada 8 plus. Plus 8. Positif 8. So, dekat sini pula adalah positif 2. Yang ini pula adalah charge dia. Ini dalam bentuk molekul. Bila dalam bentuk molekul, charge dia adalah kosong tau. Apa molekul? O2 ke, H2O ke, NaCl ke, charge dia mesti kosong. So, macam mana kita nak balancekan, nak letak elektron dekat bahagian mana? Cuba kamu kira, tambahkan ini. Negatif 1 tambah 8, dia akan total up kan, dan kamu akan dapat positif 7. Positif 2 plus 0, kamu akan dapat positif 2. So, bagaimana kamu nak balancekan positif 7 dengan positif 2. So, kamu nak balancekan, kamu kena letakkan elektron dekat bahagian sini. Kenapa? Sebab elektron, charge dia adalah negatif. So, negatif, berapa negatif kita nak balancekan jadi positif 2? So, kita letakkan dia 5. Sebab 7 minus 5, dia akan dapat positif 2. So, sebab itu, kamu punya equation, last equation adalah MnO4 minus plus 8H plus 5 elektron akan dapat Mn2 plus 4H2O. Settle. Siap. Cikgu complicated dia. Tak apa. Kamu hafal yang last sekali saja. Dan kamu kena tahu. Untuk letakkan elektron, sebelah kiri dan sebelah kanan kena sama. Okey. So, pergi kepada ini apa ni ya? Ini pun adalah balancing equation. So, kita nak buatkan ionic equation, kita nak gabungkan antara iron tadi dengan manganat. Okey, kamu cuba tengok betul-betul ya. Kalau tak faham, bagi tahu buka mic. Okey, sebab soalan bab ini dia tough sikit. Fe2+, dia akan jadi Fe3+, plus elektron. So, dekat sini pula, manganat tadi, MnO4 minus plus 8 hydrogen ion akan tambah 5 elektron. So, Mn2 plus tambah 4H2O. So, tengok betul-betul. Okay, tengok betul-betul. Ini elektron dia 5. Sini elektron dia 1. So, kita nak balancekan elektron, kita darabkan dengan 5 sebab kita nak balancekan elektron. So, we want to balance the electron. So, that's mean 5, okay, 5 time with the Fe2+. So, 5 Fe2+. Yang ini kekalkan. Tulis saja. MnO4 minus plus 8H plus 5 elektron. So, tadi 5 time with the 5 Fe3+. So, 5Fe3 plus alamak tak muat pula Mn2 plus 4H2O plus 5 elektron. So nampak tak 5 elektron sebelah kiri, sebelah kanan pun 5 elektron, kita cross over. Okay, lepas tu tulis balik lagi sekali apakah baki yang ada. So tulis sahaja 5Fe2 plus tadi kan saya tanyalah pelajar saya form 5 yang 20-20, saya kata okey ke Google Meet, mereka kata Google Meet Cikgu Ziana mengantuk. Sarvin, kamu mengantuk tak kelas saya, Sarvin?
Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada ngantuk kan? Kamu lagi terkejut kan? Tapi mereka kata mengantuk kelas saya. Hai, saya pun pelik juga. Okey, siap. Okey, Syarwin faham tak yang ini? Boleh lah cikgu. Boleh lah. Tak apa, kita buat sikit-sikit. Slow-slow. Kita buat slow-slow. So, ini yang inilah saya suruh belajar saya hafal. This is the example of oxidizing agent. So, the example of oxidizing agent is potassium manganate, acidified potassium dichromate, chlorine water, bromine water, iron trichloride, acidified of hydrogen peroxide. Okay, semua dia adalah except the electron. For the reducing agent, that is a loss electron. So, reducing agent will undergo the oxidation process. Ingat tu Sarvin, reducing agent will undergo the oxidation process. Oxidizing agent yang ini dia akan melakukan proses reduction process. So, example of reducing agent is potassium iodide, potassium bromide, iron sulfate, reactive metal and sulfur dioxide. Kelas kita habis pukul 1 kan? Betul? Ya ke cikgu? Ya. Saya ingat 12. 1 jam 30 minit. Okey, yang ini pula in term of oxidation number. Apa tu oxidation number? Oxidation number yang kan contohnya macam cikgu bagi. Okey, contohnya Fe2+. So, charge dia adalah positive 2. Fe3+, the oxidation number is positive 3. O2 minus, oxidation number is negative 2. That's we call oxidation number. So, for the reduction, increase in oxidation number. For the reduction, decrease in oxidation number. So, nota kamu tadi mana? Nota kamu tadi mana? Yang cantik, comel hotel tadi mana? So, nota. Okay, pergi kat sini pula. Okay, oxidation number. So, tambah kat sini. Saktivel, oxidation number. So, oxidation number dekat sini. Okay, kat sini adalah gain. Ataupun bukan gain lah. Dia increase kan? So, increase. Oh, mak kau. Okay, increase oxidation number. So, yang ini pula decrease oxidation number. Okay, jom kita tengok contoh. Okay, jom kita tengok contoh. Okay, contohnya kita tengok contoh. Mana contoh? Contoh lagi kat bawah lagi. Oh, banyak juga kita dah belajar ni. Okay, contohnya adalah, okay, kamu tengok sini contohnya, carbon will react with the oxygen, maksudnya dia akan burn lah, will become the carbon dioxide. So, carbon here, so dia adalah, Hello. alamak. Udah, tak dengar pula. Cikgu, cukup cikgu. First date. Banyak Yalah, sangat nanti yang pening. ini last. Betul. Ini last. Ini pun ada banyak muka surat cikgu. Bagi yang cikgu ini last cakap ni. lah Bagi Oxidation cikgu number cakap. ni. Last. Oxidation number. Yang ini oxidation number. Lepas tu, esok minggu depan, kita belajar yang itu. Memang tak boleh banyak-banyak. Ya. Boleh cikgu, boleh cikgu. Sampai sini kena buat nota lah. Ya Allah, nota ini je ya. Yang ini. Lepas tu aktiviti pun cikgu. Ini aktiviti cikgu dah bagi soal, dah bagi jawapan kan? Ini kan? Ini nota kita. Ini Itu je je. nota kita. Lepas tu bawah nota ada latihan yang cikgu buat ni. Ni nampak tak? Cikgu dah bagi latihan, cikgu dah bagi jawapan kan? Ya, cikgu. Any problemo? No. Problemo. No problemo. Bagus pun, pandai pun. Masa Petra. Diam. Tak ada cikgu. Cikgu bukan nak banyak pun Pavitran. Yang ini Ya, sikit je. cikgu baik. Sikit je cikgu bagi the simple note. Cikgu tak nak pakai. Ya tak, yang cikgu Sikit pun yang macam banyak cikgu. Ya, betul. Sebab tu cikgu nak summarize kan. Sekarang ni cikgu nak merumuskan apa sebenarnya yang kena belajar. Boleh? Boleh. Cuba kamu tengok ni Pavitran. Okey, Pavitran, saya nak soal kamu kat sini Pavitran. Oxidation number untuk carbon dekat sini berapa? Dia adalah atom. Carbon, oxidation number is 0. 0. Oxygen 0. 0. So, oxidation number for carbon here, Positive 4. mana dapat positive 4? Dia dapat Dia bagi. Okey, tak apa. So, pernah tak kamu masa tingkatan 4, cikgu dah ajar, okey Pavitran, tolong hafal oxide ion O2 minus. Ingat tak? Ya, cikgu. Chloride ion Cl minus, betul tak?
Betul. Okey, kalau Dia cikgu akan kata, minus. ya, chloride ion tu berapa charge dia? Negatif 1. Negatif So, 1. oxidation number dia berapa? Negatif 1. Pandai. Oxide ion, dia punya oxidation number O2 minus. Negatif tu. Negatif 2. Pandai Pavitran. So Pavitran, cuba kamu tengok ni Pavitran. Pavitran nanti seronok belajar dengan cikgu. Walaupun lama-lama pun tak apa Cikgu Ziana. Okey. CO2. Okey, tengok sama-sama. Ini bentuk molekul kan? Okey, kalau untuk molekul oksigen gas ni, karbon ni, oxidation number dia bernilai kosong. Bila oxidation number dia bernilai kosong, so that's mean you know for the oxygen ion oxidation number, oxide ion, tadi cikgu kata O2 minus, so the oxidation number is negative 2. Kita nak cari C, Cikgu Ziana tak pernah ajar C tu berapa oxidation number, betul? Betul. Cikgu Ziana tak pernah ajar, ni Cikgu Ziana nak ajar. So carbon tambah oksigen charge dia negatif 2. So in bracket negatif 2. Ini kena tengok betul-betul ni cikgu nak ajar ni. So ada berapa O? Ada 2. So dia akan dapat samakan dengan kosong. So kita nak karbon saja. Karbon is equal to negatif 2 times 2, that is negatif 4. Negatif 4 bawa ke sana akan jadi positif 4. Sebab itu kat sini positif 4. Bukan sebab cikgu dia bagi. Ya, kita kena proofkan kenapa dia adalah positif 4. Sekarang faham? Faham. So kat sini kalau Pavitra nampak O carbon oxidation number is 0. Dia akan jadi positif 4. So increase or decrease oxidation number? Pavitra. Janganlah tutup mic. Carbon menjadi carbon dioxide from 0 to positive 4. Increase or decrease? Increase. So increase oxidation number, that is a oxidation process. Betul? Betul. Kita tengok kepada oksigen. Oksigen, oksigen. Ya, kosong jadi negatif 2. Dia akan reduce oxidation number. So decrease. Iya, kosong jadi negatif, decrease. So oxidation ke reduction? Reduction. So, dalam tadi kata, kalau dia adalah proses yang membantu untuk proses oxidation, that is a reducing agent. That is a reducing agent adalah carbon. Oxygen adalah oxidizing agent. Okey, faham? Faham. Okey, dari situ tuan boleh faham dah sebenarnya. Memang cikgu tak akan bagi kamu banyak. Cikgu nak buatkan aktiviti dulu. Lepas tu, kita nak kira oxidation number, kita nak buat latihan oxidation number, baru kamu boleh kita tidur. Saya pun tak makan lagi pagi tadi. Tahu Pavitran, sian Cikgu Ziana. Yang ini, sian kan Cikgu Ziana kan? Ish, bukan nak kesian dengan cikgu. Sedih tahu. Aktiviti 1C. Okay, cuba kita buat sama-sama. Dia kata, okay, yang ini. Chemical equation yang pertama. So, CuO tambah H2 akan jadi, sambil tu kamu terus buat. Sebab tu cikgu kata, cikgu banyaklah cikgu nota kat letak. Nota cikgu yang table tadi je. Kemudian terus masuk kepada aktiviti. Aktiviti pun cikgu dah bagi jawapan Pavitran. Tak ada masalah Pavitran. Sebab tu cikgu bagi jawapan. Okey, kemudian, kamu tengok sini. CuO menjadi Cu. So, Cu sini, cikgu tengok. So, Cu, kamu tahu, charge kat sini, Cu adalah positif 2. Cikgu, mana cikgu dapat positif 2 macam ini? Cu. Tahun lepas sudah belajar. Bila belajar? Okay, CuO sama dengan kosong. So, that means kita nak jadi Cu saja. Oksigen ni berapa? Oksigen ni adalah negatif 2. Oxide ion. So, that is a 0. So, Cu is equal to positif 2. So, positif 2. Dekat sini Cu. Cikgu. Ya. Tapi Cu memang positif tu kan? Memang. Tapi kalau dia ada isotop, positif 1. Ya, tapi yang ini memang dia adalah positif tu. Selalu common kita akan dapat positif tu lah. Okey, kemudian yang ini. Vasan, Cu ni berapa the oxidation number dia? Dia adalah logam. Logam. Dia adalah logam. Atom. So, atom mana-mana atom cikgu kata dia adalah zero. So, positif tu menjadi kosong. Oxidation or reduction? Reduction. Dah pandai dah ni. Okey, kemudian kalau tak faham, siapa-siapa yang tak faham, tolong
Buka speaker. Okay, H2 menjadi H2O. Oxidation. So, sini adalah daripada kosong menjadi positif 1. Cikgu, mana cikgu tahu positif 1? Memanglah hidrogen adalah positif 1. So, dia adalah oxidation. Cikgu proofkan cikgu kenapa cikgu dapat positif 1? Cikgu nak cikgu proofkan ke Fasan? Ya tu. Ya, boleh? Saya tak ada masalah. Okey, ini cikgu kata oksigen adalah negatif 2. Kita memang dah belajar oksigen negatif 2. So, H2, so in bracket 2, letakkan 2 kat luar, tambah negatif 2 sama dengan kosong. So, 2H equal to positif 2. H equal to positif 1. Nampak? Okey. Okey. So, tak ada masalah kan? So, automatically H2 dia markah oxidation, dia adalah reducing agent. So, tulis kat bawah reducing agent adalah H2. Oxidizing agent adalah CuO. Siap? Siap tak kita punya latihan? Pavitran? Siap. Siap tak latihan kita? Tak ada kerja pun. Balik dia tidur je Pavitran. Tidak, boleh tengok movie. Boleh. Kita nak main game Among Us pun boleh. Bila nak main? Tak mau. Malam ini cikgu, malam ini. Ajar Sir. Okay, so plus H2. Okay, siapa boleh jawabkan soalan saya? Mana satu oxidation process? Okay, Mg jadi Mg2 plus. Berapakah oxidation number dekat sini? Mg atom. Atom mana-mana atom cikgu kata? Kosong. MgCl2 berapa oxidation number dia? Mg saja. 2. Mg plus 2. So, dia adalah plus Cl 2. negative. So, dia adalah reduction or oxidation? Oxidation. Good. Oxidation. Dia adalah oxidation. So, dia adalah sebagai reducing agent. So, dah dapat buat dah. Senang sangat. Cikgu akan bagi simple. Kamu tak payah nak tengok buku teks yang berlambak tu. Cikgu simplekan ini. Okay, cikgu nak ajar kamu bagaimana nak jadikan dia benda yang senang jadi, yang susah jadi senang. Okay, yang ini pula. HCl. So, H kat sini berapa charge dia, Pavitran? 1. Positif 1. Jangan kata 1 je Fasan. Kena cakap positif ke negatif? Positif. Okay. So, ini H2? 0 kan? Dia adalah molekul kan? So, proses dia adalah reduction. So, kita dah boleh buat oxidizing agent adalah HCl. Dah siap dah. So ini adalah kesimpulan tentang macam mana cikgu kira tadi. So kalau kamu tengok sini, okey, Vasan, dah pernah belajar tak yang ini? Oxidation number untuk semua elemen. Elemen tu apa tahu tak? Elemen tu apa maksud? Atom. Okey, atom yang sama jenis ataupun lebih daripada 2 atom ataupun 1 atom yang sama jenis. So oxidation number semua dia ada kosong. Okey, ini nombor 1. Okay, so ini untuk nota yang ini kamu hanya buat macam ini saja. Determination of oxidation number. So oxidation number kamu buat yang nombor 1, 2 ni. Tak payah letak contoh. Kalau kamu dah yakin dah tak ada contoh. Okay, nombor 1 kamu tulis yang ni. The oxidation number for all element is 0. Ini. Nombor 2. Nombor 2. The oxidation for the monoatomic. Apa maksud monoatomic? Dia ikut kepada hanya satu saja atom yang bercharge. Okay? Atom yang bercharge kita ikut kepada dia punya charge ion. Macam ni Cu2 plus charge dia positif 2, K plus positif 1, Br minus negatif 1. Cikgu, Ya. Na plus pun boleh kan cikgu? Boleh? Na plus so charge dia berapa? 1. Positif 1 1. plus. Ya, positif 1. Okay? Okay, yang ini pula. Okay, kumpulan dia kata kumpulan 1, 2 dan kumpulan 13 dia ikut kepada dia punya jenis kumpulan. Okay, yang ini lithium chloride. So, lithium that is a, cikgu kan dah ajar yang hari tu dalam bab chemical bond. So, kalau kumpulan 1, semua dia charge dia mesti 1. Kumpulan 2, semua charge dia adalah positif 2. Kumpulan 13, dia punya charge adalah positif
3. Ini. Okay, yang ini pula the sum of oxidation number element. Element tu maksudnya contohnya NaCl. NaCl, O2, O2 tadi dah. Copper sulfate. Copper sulfate charge dia, oxidation number dia adalah kosong. NaCl, dia punya oxidation number dia adalah kosong. Okey. Kemudian yang ini pula, ini untuk polyatomik. Apa maksud polyatomik? Lebih daripada satu atom. Dia ikut kepada charge yang ke atas ni. Contohnya ammonium ion. So, ammonium ion charge dia adalah positif. So, positif 1 lah dia punya charge. Okey, kemudian yang ini pula, nombor 6. The oxidation number of the hydrogen normally adalah positif 1. Semua adalah positif 1. Yang ini pula, magnesium oxide, semua adalah negatif 2. So, negatif 2 untuk oksigen. Untuk kumpulan 17, semua adalah negatif 1. Ini yang kamu dah tahu. Kamu dah belajar kat mana? Masa predict table. Okey, jom kita buat quiz. Jom. Okey, tulis kat situ. Activity 1D. Okey, activity 1D. Okay, jom kita sama-sama buat manganan. Okey, siapa yang berjaya buat dengan cepat? So, dia kata yang line. So, yang line cikgu buat warna ni. So, mangan. So, berapa charge dia? Siapa dapat jawab dengan cepat? Mubasan? So, sini mangan. Okay, kita nak tengok mangan. So, ini adalah oksigen. So, oksigen, charge dia, cikgu kata tadi, apa-apa oksigen mesti negatif 2. Berapa atom oksigen? Adalah 4. Sama dengan the whole ini adalah ikut pada charge ini. So, negatif 1. Okay, yang ini faham ya? So, Mn minus A equal to negative 1. So, Mn equal to negative 1 plus A. So, Mn equal to positive 7. Okay, yang itu faham? Positif, sir. Faham ke? Okay, jom kita buat sama-sama. Siapa cepat terus on kepada mic. Okay, terus main kepada mic. So, dia nak barium hydroxide. So, barium hydroxide, dia nak Ba sahaja. So, macam mana nak buat ini, cikgu? So, ini the whole ini, compound ini, dia punya oxidation number adalah kesamaan dengan kosong. So, Ba plus, ini hati-hati ya, ini ada 2. So, 2 dekat sini, 2 kali buat bracket. O, kamu tahu negatif 2. Okay. Negatif 2 plus H positif 1. Oh, Fasan dah dapat jawapan dah. Sama dengan kosong. So, Ba sama dengan negatif 2, dapat negatif 1, positif 2. Betul ke Fasan? Betul. Betul. Okey, soalan nombor 3. Okey, saya buat 1 hingga 3 je. Yang lain tolong buat sendiri boleh? Okey, nombor 3. Boleh. Boleh. ALH3. Okey, saya nak soal seorang-seorang lah. Saya dah lama tak dengar suara Tinesh. Tinesh, where are you? Where are you? Okey, H. Ya, dia nak H je. Aluminium kumpulan 13. Kumpulan 13, semua kumpulan 13 adalah positif. Positif? 3. Plus, dia nak H. H kita ada 3. Sebab tu kita berikan H sama dengan ini, compound ni adalah, oxidation number adalah 0. Okay, so 3H equal to negative 3. Ini bawa ke sana. So, H equal to negative 1. Budak tadi kau pun boleh dapat jawab kan? Betul tak? Betul. Cikgu, Ha. Ya, Fasan. hydrogen negative 1. Yalah, hidrogen. Yang ini hidrogen. Memang, okey. Inilah salah satu beza dia. Yang tadi cikgu kata semua hidrogen adalah positif 1. Ada juga hidrogen dan negatif 1. Okey, kalau kau baca balik statement yang ini. Mana statement dia? Dah. Okey, semua ada hidrogen kecuali yang ini. Nampak tak? Sodium hydrogen, sodium hydroxide. Sodium hydroxide adalah negatif 1. Bukan semua. Okey, tapi macam hydroxide, sodium hydroxide itu adalah negatif 1. Okey, nombor 4. Soalan nombor 4. Siapa dapat jawab? Cepat. Nak tengok soalan, cikgu.
HOBr. HOBr. Dia nak bromine. Jom cepat. Siapa nak dapat jawab? H adalah positif 1 tambah negatif 2. Oh, itu negatif 2. Positif 2. Are you sure? Positive 1. Nampak tak kesalahan bila nak buat cepat-cepat tu? So dia akan jadi Positif 1. tengok first time bromine adalah sebagai positif 1. Selalu bromide ni adalah negatif 1. Okay. So hati-hati ya bila jawab soalan. Okay, nombor 5. Okay, nombor 5 cikgu buat kat sini lah bagi kamu nampak sikit. 5 Cu2O. So, dia nak Cu saja. So, Cu, Positif 2. are you sure? Tak. Positive 1. Positif 1. Cu positif. Cikgu kata Cu tadi semua positif tu, positif tu ada juga. Ada yang positif 1. Ini saya buktikan. Okay, nombor 6. C2O4 2 minus. So, dia nak C. 2C 2C tambah 4 negatif negatif 2 times 4 4 equal to? plus 2 negatif 3. 2. Cikgu jawapan 3. Salah tu jawapan tu. Kenapa cikgu kata Salah, salah? bagus. Sebabnya kamu tak ada positif atau negatif. Positif 3 sih. So 2C adalah positif 4. Positif Cikgu, 6. 6. Okay, Enam. positif Betul lah, C. cikgu. Betul lah. So C adalah positif 3. Apa-apa pun kalau oxidation number kena cakap positif ke negatif. Ingat tu. Okay. Tak ada markah tak ada. Buat-buat tak ada markah. Memang contohnya kan Wasan buat 7. Ada markah ke tak? Tak ada. Mana saya buat tu cikgu? Konon Wasan dekat Afrika. Okay, 7. Oh, contoh. Okay. Okay, contoh V2 plus. Okay, V. Cepat. Okay, cepat. Siapa dapat jawab? Positif 4 juga jawapan. Siapa Bukan jawab kosong. tu? Oh. Positif 4. Good. Oh, Okay, betul. Full lama. SX. Apa benda cikgu? Cikgu cakap itu atas punya apa? 2 Apa? positif equals to 2 positif. Cikgu, dalam kerja cikgu, I think salah. Cikgu typing salah. Sorry. Okay, so baiklah. Terima negative 2 equals kasih. to Positif 2. Positif 2 2 kali 2 4. So dapat negatif Kenapa Cikgu, 2. negative 2 saja cikgu. Tak perlu times dengan 2. Kenapa cikgu times dengan 2? Dia kan VO2 plus. VO saja cikgu, bukan VO2. Ini kan ada VO2 plus yang dalam buku teks ni. Itu 2 plus cikgu, itu final charge. Ya, sama dengan positif 2. So, V sama dengan positif 2 plus 4. So, V equal positif 6. Okay. Cikgu, kenapa negatif 2 cikgu times dengan 2? Tak perlu times cikgu. Satu atom of oxygen saja. Oh, satu saja. Okay. Itu cikgu. Itulah cikgu. Okay. Cikgu tahu tak? Buat Yalah, slow cikgu. Terima Slow, kasih slow lah. buat. Terima kasih lah. Okay, ini adalah 2. So, positif 4 lah. Betul? Terima kasih. Cikgu dah tua. Okay. I think so. So, 8. S sahaja. Macam mana nak buat? So, Betul. 8S sama dengan equal to 0. So, S equal to? 0. 0. Ha? 0 lah cikgu. Apa 0 pula? diganti. Okay, 0. 0? Aduh, kucah 0. Cikgu, 0 divided 0 cikgu. Yelah. Okay. So, sampai sini sahaja kelas kita untuk hari ni. Nak sambung lagi boleh? Cikgu Ziana tak ada masalah. Sama cikgu, kasih habis satu chapter. Apa? So, minggu depan kita Nanti semua masuk hospital. Ya. Darwin, kamu punya adik ni Haju, masalah betul.
Pasal. Okey, minggu depan kita akan belajar untuk convert Fe2 plus menjadi Fe3 plus, displacement of metal from its salt solution, sampai untuk habis untuk oxidation and reduction inilah. Sebenarnya bab ini memang terlalu banyak. Okey, kalau kita nak habiskan satu hari pun tak ada dayanya kamu nak habiskan Nanti satu ada pening kepala. Ada Ya. form 6 punya kan cikgu. form 6. Ini Ya. Nah, Ya, betul. subtopik dalam Ya, chapter ini. betul. So kalau kamu nak saya teruskan pun tak ada masalah sebabnya benda ini senang je, tak susah. Boleh teruskan. Senang untuk cikgu. Cikgu, Ya. untuk chemical equation, Mm-mm. kita kena letak dia punya state of matter semua kan? Tak payah. Tak payah. Tak payah. Okey. Lagi ada masalah? Tak lah. Tak ada. Okey, yang ini pula adalah dia cakap tentang oxidation number naming. Okey, naming ni adalah senang je kalau cikgu nak cakap. Cikgu ni kenapa senang sangat? Okey, ini adalah contohnya kan iron iron nitrate. Okay, iron nitrate here, the oxidation number for iron is positive 2. Iron nitrate here, the oxidation number is positive 3. So, oxidation number diikut kepada the IUPAC name according to the oxidation number. So, for example, okay, kalau macam ini, kamu buat nama dia adalah iron ferrum. Ferrum ke iron kita panggil? Iron kan? Ferrum tu bahasa Melayu kan? Iron 2 nitrate. Nombor Roman dia, the Roman number is based on the charge. Yang ini pula iron Cikgu. nitrate. Ya. Okey. Apa Darwin? Dengar tak? Dengar. Ini hanya untuk penamaan saja sebab tu cikgu boleh masuk saja. Okay, contohnya kalau kamu tengok mangan okside. So mangan okside, so macam mana kamu nak namakan dia? Kalau contoh name the compound. So MnO2. So kalau kamu nak namakan mesti ada IUPAC name. Cikgu mana cikgu dapat 4? So cikgu dapat daripada manganis Mn kat sini. Dia punya oxidation number adalah positive 4. Buktikan? Boleh buktikan MO2. So Mn equal to Negative 2 times 2. positive Positive 4. 4. Positive 4. Negative 2 times 2, 4. So, bawa positive 4. Ini pula, macam mana nak tahu potasium manganat 7? So, manganat 7 ni. So, potasium manganat. So, dia adalah MnO4 minus. So, MnO4 minus. So, Mn equal to, tak naklah. Plus dulu. Plus 4 times negative 2 equal to negative 1. So, Mn equal to positive 7. Sebab tu dia kata kat sini potasium manganat 7. Kromium. Okey, yang ini mana nak tahu dia adalah 3. So buat macam tadi juga. So kamu akan dapat positive 3. Kromium dekat sini pun kamu akan dapat positive 6. So calculate dia punya oxidation number. You can find out your oxidation number for the IUPAC name. Okey. Okey, ini adalah latihan yang saya tinggalkan untuk kamu. Yang latihan lain semua Cikgu Ziana dah buatkan. Boleh? Boleh. Cikgu yang Boleh. aktiviti sebelum ni kena buat dalam buku. Kamu sekali ya. dengan latihan saya tadilah. Nota tadilah. Nota tadi kan table 1. Kan? Lepas tu aktiviti 1A, 1B, 1B, 1C. Lepas tu sambung lagi aktiviti. Sekiranya nota dalam tu ada latihan. Nota ada latihan. Barulah kita punya variety, betul? Ya. Betul. Aduh, anak-anakku semua ini. Siapa sudah buat tu table yang pertama cikgu buat? Boleh hantar dalam group. Okey. Untuk akan datang ni dia tak ada susah. Iron 2 menjadi iron 3. Iron 2 menjadi iron 3 ini semua berkaitan dengan eksperimen je. Saya nak masuk sekali pun tak apa. Iron 2 menjadi iron 3, iron 3 menjadi iron 2. Kita akan buat eksperimen baru kita akan proof untuk subtopik ini. Boleh? Iron 2 jadi iron 3, iron 3 jadi iron 2. Tenis ni ya. Ya.
Chinese New Year, ya Itu Allah. pun belum confirm lagi. Betul. Okey, pavitran yang bijaksana. Fe2 plus jadi Fe3 plus. Oxidation ke reduction? Mana cikgu? Fe2 plus menjadi Fe3 plus. Oxidation ke reduction? Oxidation. Good. Dah dapat. Dia apa? Fe3 plus jadi Fe2 plus. Ya, reduction. Reduction. Dah siap untuk yang subtopik ini. Tak susah pun. Okey, cikgu. Ya. Okay, yang ini pula. Itu je. Untuk ini, metal direction of metal from its salt solution. Yang ini pula. Okay. Contohnya kita nak tindak balaskan antara copper nitrate. Okay. The blue copper nitrate dengan zinc. So, kamu tengok ni saya buat. Zinc tindak balas dengan copper nitrate. Okay. Dekat sini, dia hanya nak ajar kamu metal displace salt solution. Boleh tak metal ini displace? Displace maksudnya tukarkan copper ni dia nak masuk. Boleh ke tidak? Siapa boleh jawab soalan saya? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Cuba baca Lebih reaktif. ECS. Pandai. Kalau nak cari makan Ali, Zainal, Fera suka pergi curi anggur Australia. Betul? So, zinc ni di atas copper. Copper. So, zinc Tak ini copper. is more reaktif kan? More electropositive. So, zinc boleh displace. So, nanti kamu akan dapat zinc nitrate plus copper. Sebab Copper. itu dia punya observation dekat sini dah bagi dah kau mah. Bronze solid deposit. Bronze solid ni refer kepada apa? Copper is formed. Blue color dia kata become paler. Kenapa become paler? Sebab Zinc I- dah masuk. no, concentration of copper to ion dia akan jadi semakin sikit. Dia akan jadi copper atom. Zinc plate bukan pula akan jadi become thinner. Kenapa dia become thinner? Sebab zinc akan ionize menjadi Zn2+. Begini. Sebab itu dia akan become thinner. Nanti kita akan buat eksperimen baru kamu nampak. Nampak. Ya, nampak ke tak? So, ini yang kamu belajar ni kalau nak cari makan alizana. Ini adalah kamu punya kita panggil electrochemical Electrochemical series. Ingat lagi ke? Tak cikgu, dia Ya. Kamu dah belajar ketika tempat tak belajar kan? Sebab kamu tak belajar lagi, Dah. sebabnya kamu tak belajar elektrokimia. So, dia kata tadi, more electropositive metal are located in higher. So, the reaction take place involve the transfer of electron. Okay, the more electropositive metal is easier for the metal atom to release electron. So, the metal at the Cikgu, top. Form 4 pun sudah belajar cikgu ni. Bila belajar? Bukan yang tu V semua, tapi Oh. yang ni. Yang ini, okay. Metal at the top akan jadi reducing sebab dia akan donate lost the electron, okay. Dia akan release electron. So, in contrast, the lower the position of metal electrochemical, the easier. So, salin inilah nanti. So, ini nota. Oh Cikgu, my apa god. benda tu? cikgu. Tak nak salin pun tak apa. Bukan tadi cikgu cakap sudah cukup dari itu. Itu 1E. Tak adalah Copy cikgu 1E. nak introduction saja. Cikgu cakap last muka surat 13. Lepas tu tambah-tambah. Tak apalah. Tekan Okey lah. page 100. Last dah. Ni last. Ini betul last kan? Saya punya bag pun sudah ban cikgu. Dinesh. Cuba Ya, bacakan cikgu. kumpulan 17. Apa cikgu? Kumpulan 17. Nak revision ni? Fluorine, chlorine. Lepas tu bromine, iodine. Cikgu tulis, bolehlah tengok kan? Itu baru saya tahu cikgu. Tennessine. Buatkan equation saya denda. Buatkan equation saya klorin tindak balas dengan potasium bromide. Cikgu,
Betul kan cikgu? Lepas astatin tenis ini kan? Tak payahlah, asetin cukup lah. Klorin tindak Ha? balas dengan potasium bromide. Tinesh, buatkan equation. Klorin tidak balas dengan potasium bromide. Please do the equation now. So, this is the... So, kamu tengok kat sini, klorin is more reactive than a bromide. Semakin ke atas, dia punya reactivity akan semakin meningkat. Okay? 2 Dia KCl reactivity plus akan meningkat. Br2. Good. Betul. KCl tambah Br2. Okay, 2 KCl. KCl cikgu. Yeah. Tu. 2 KCl. Good. Kita 2 KCl. dapat KBR pun kena letak 2. Ya, pandai. So, Ah. maksudnya siapa, contohnya klorin ini di atas kan? Dia dapat. Bromin ni ke atas kan? So, klorin dia boleh displace. Chlorine can displace the bromide from its salt solution. The more reactive metal can displace the less electropositive, less reactive metal. Itu sahaja kamu belajar untuk minggu ini. Tak banyak pun. Dah habis. Dah Okey, habis dah bye-bye. Pavitran. Tengok Pavitran. Ya, cikgu. Subtopik 1.1 dah siap. Dah siap. Dah Tengok. siap. Untuk kerja kamu buat Tengok save tempat as tadi. is sahaja. Buatkan ini boleh? Ini sahaja. 1 dan 2. Kalau tak pandai, 21. Itu. cikgu. Dah siap dah. Ada yang tak puas hati dengan Cikgu Ziana? Sila bagi tahu, sila bagi tahu. Ada cikgu. Banyak orang komen dekat message. Ya ke? Dekat Cikgu baru Telegram cakap. pun banyak orang message saya. Pecah kepala. Sarvin kata pecah kepala. Sarvin, Ah. pecah kepala yang mana Sarvin? Thanos punya kepala. Saya punya kepala. Sarvin, nanti kalau Sarvin buat eksperimen untuk bab yang start daripada iron 2 jadi iron 3, metal halide, dengan yang metal reactive can displace the salt solution, baru nampak juga. Ini adalah teori sahaja. Boleh? Oleh. Okey, saya nak buat conclusion. Apa yang kamu belajar tadi? Jom kita buat conclusion. Kita dah habis dah kelas ni. So, apa conclusion yang kamu boleh dapat? Yang pertama, Hydrogen, gain mengenai- hydrogen. Okey, kita In soal term kepada of oxygen, Jangan reduction. Tinesh. First Okay, Tinesh. oxygen. Oxidation. Okay, oxidation. Pertama, untuk loss of untuk oxidation. Untuk oxygen. Oxygen dia akan loss ke dia akan receive? DC. Receive. Untuk hydrogen, Loss. loss. Untuk elektron, Loss. loss. Untuk oxidation number, Increase. increase. Okay, untuk reduction pula. Ini conclusion dah. Last dah. Okay, reduction pula. Siapa dapat jawab? Terus terjawab. Okay, untuk reduction in term of oxygen, loss or gain? Loss. Loss oxygen. Hydrogen, Gain. gain hydrogen. Electron, Gain. gain Increase electron. Untuk oxidation number, Increase. decrease oxidation number. Dah dapat jawab. Sarvin, mana Sarvin? Sarvin, saya nak soal ni. Fazrul pun ada. Saya tak soal dari tadi Fazrul ya. Dave. Hi Dave. Dave. Oh Dave. Dave baru Baru datang ke? bangun dia. Baru bangun. Okay, so itulah conclusion yang saya dapat. So kemudian iron 2 jadi iron 3, iron 3 jadi iron 2, eksperimen. So nanti kamu tahu bahawa iron 2, iron 3 oxidation. Iron 3 jadi iron 2, that is a reduction. Lepas tadi metal. Metal pula yang tadi, the more reactive metal akan displace. Ikut kepada mana? Ikut kepada kamu punya ECS. Untuk halogen pula, yang atas akan displace yang bawah. Okay, contohnya saya bagi satu contoh. Kalau dapat jawab ni, kamu dah dapat faham saya punya learning outcome hari ni. Okay, saya bagi satu contoh. Siapa yang boleh dapat jawab, memang bagus. Okay. Copper tindak balas dengan zinc nitrate. Boleh ke tak equation ini? Copper boleh tak displace
Zinc Tak nitrate. boleh. Tak Tak boleh. boleh. Boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Okay, saya bagi lagi. Tak boleh. Contoh. Aluminium boleh tak dia displacekan silver daripada larutan Tak silver boleh. chloride? Boleh. Dia akan jadi apa? lagi AlCl3 plus reaktif. Ag. Okey. Lagi satu soalan. Boleh tak potasium chloride tindak balaskan dengan bromin? Boleh tak bromin kick Cl? Tak boleh. Frank Clark belajar ilmu. Boleh tak bromin kick Cl? Tak boleh. Tak boleh. Boleh tak, dah penat dah ke? Potasium Dia cikgu tu. iodide tindak balas dengan klorin. Boleh ke tak? Ha? Potasium iodide Boleh. dengan klorin. Boleh. Boleh. Okey. Maksudnya kamu dah faham dah saya punya learning. Cikgu. Ya. Yang aluminium tu reaction, Ha? itu balance ke cikgu? Belum lagi balance. Itu 3 lepas tu dekat AG tu 3 lagi. Okey, Terima kasih. Dah Okey, so balance. itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Siapa tak faham boleh PM tepi saya, Din. Are you okay, Din? So boleh PM Yes, tepi. clear. Boleh. Fazrul Rahman, Sarvin, Lin Syeng pun tidur kot. Lin Syeng ni. Bro, cikgu. Sarvin kata pecah kepala. Oh, Lin Syeng ada. So Lin Syeng faham ke tidak? Faham? Ya, sebab pun Okey. surau baca. Terima kasih sebab sudi datang dan terima kasih sebab sudi melayan yang tak di internet tadi. Okay, harapnya nanti kita akan jumpa minggu depan di tempat yang sama di dalam bilik aircon. Saya kat sini sekarang ni kat bilik aircon. Dekat mama komputer. Okay? Okay, bye. Assalamualaikum. Ya.